Baik. So cikgu dah record, don't worry. Untuk recording hari ni macam semalam juga, nanti cikgu akan maklumkan, saya akan bagi link YouTube channel cikgu. So nanti you boleh pergi ke link tersebut dan boleh buat revision lah anytime. Dalam link YouTube channel cikgu juga ada beberapa topik-topik lain lah topik pasal zakat kan, adalah few topik baru je. YouTube channel tu tak banyak lagi topik yang cikgu upload lagi kat situ lah. So semalam dah masuk, so hari ni cikgu akan sambung lagi dan saya akan bagi link lah once dah siap semua, dah habis kursus ni saya akan, don't worry, cikgu akan upload dan maklum kat grup. So pagi ni apa yang kita belajar? So pagi ni kita nak belajar apa? Macam mana nak kena faham tentang harga kos, macam mana nak kira kos. Kita ada banyak kos. Malam you belajar ada 2 kos terlibat, iaitu kos jualan dengan kos operasi kan. Okay. So macam mana nak kira? Okay, sebab bila pergi pricing ni dia ada macam-macam strategi, ikut strategi dia sama. Tapi sometimes ada perubahan sedikit the formula tu sebab mengikut industri masing-masing. Sebab aktiviti perniagaan kita berbeza-beza. Kita punya kapasiti kita daripada kita punya peralatan, daripada manpower kita, daripada stok kita, resources kita, daripada kita punya modal kita, semua orang berbeza-beza. Dan sangat penting bila dah tahu berapa harga kos, and then baru kita nak cari, paling penting dalam perniagaan, nak cari macam mana nak menetapkan strategi penetapan harga yang betul. Cikgu nak minta you faham, bila kita letakkan harga ni, when formula cikgu yang cikgu buat untuk you all biasanya kalau kita nampak dekat luar tu dia macam saya punya formula ni dia quite detail, ambil masa juga saya untuk create the formula yang agak mudah dan boleh difahami, agak mudah lah untuk you all insyaAllah. So bila kita nak tetapkan harga ni, kita belajar ni, bermaksud macam ni tau. At least kita ada the outcome tu, kita nak satu harga yang range. Kita tak kata exact lah, kita tak kata it has to be RM26.90, tak. Kita nak cari formula macam mana kita tahu range harga yang selamat kat kita. Sebab you kena faham cost ni dia berubah-ubah, betul? Pricing belum tentu kita boleh nak harga yang telah tetapkan pada customer kita tak boleh ubah ikut suka-suka hati kita. Minggu ni kita nak letak satu rempah tu RM12, minggu depan contoh terus naik RM14, tak boleh. Lari orang tak apa, bukan tak boleh lah, memang tak cerdik lah macam tu. Okay, sebab customer lari, macam-macam lah keadaan dia nanti jadi haru. Nak tetapkan harga satu perkara. Nak naikkan harga juga, kalau you dah beroperasi sekian lama, tak pernah naikkan harga sedangkan kos you berubah, okay? Ataupun kalau tak kata lama berniaga pun, tengah berniaga setahun ni, tiba-tiba ada kos perubahan yang agak besar. Okay, so macam mana you nak buat, macam mana strategi nak naikkan harga supaya customer boleh terima harga kenaikan you. Itu pun ada. Dia maksudnya pagi ni you belajar macam mana nak kira kos, macam mana nak tahu range harga jualan yang selamat untuk kita. Okay, maksudnya dah cover semua sekali. And then kalau nak naikkan harga, okay, you decide nak naik harga sebab 3 tahun, 4 tahun tak pernah naik harga. So apakah kaedah yang terbaik? Okay, macam mana? Macam mana nak bagi justification, macam mana nak bagi tahu ya customer, hai customer, Acik ni nak naikkan harga, Acik harap bila Acik dah improve ni, maksudnya korang terimalah harga Acik ni, tu contoh. Okay, so cikgu akan pergi ke share screen. Okay, sebab again saya ulang dalam hari ni saya punya nota ada beberapa penambahan sebab ramai yang request, sebab
rasanya dalam grup ni ramai yang nak pergi nak tahu cikgu macam mana nak charge nak propose harga ejen kan, dropshipper kan. Okey. Saya biasanya buat kalau macam dengan cikgu, saya biasanya buat one to one coaching ni kalau nak you ada you nak planning buat ejen ataupun dah ada ejen, you nak revise ke harga ejen kan, sebab industri you berbeza-beza. Produk pun kita ada bukan produk 1 2 je, ada setengah orang produk dia punya pace saja pun ada yang sampai 10 8 kan. So kena buat custom made lah. Tapi saya harap lah hari ni you got some idea lah idea dan you apa tu macam mana secara asas dia nak bagi nak create agent, okay? So macam mana strategik yang logik supaya dua-dua tu you dengan agent you dua-dua win situation. Tak adalah asyik nak fikir lebih kat kita je, okay? Sebab bagus bagi cikgu lah sekarang dalam masa keadaan sekarang. Kalau if you go produk you baru ataupun baru nak up kan, you nak salah satu strategi nak growthkan bisnes kita, perkembangkan perniagaan kita, salah satunya ialah melalui agent, peluang agent dan dropshipper pada orang. Bagi cikgu itu sebenarnya itu adalah benda yang kita boleh banyak bagi manfaat dan boleh tolong orang, especially dalam keadaan sekarang orang tak ada modal, orang tak ada kalau orang tak ada modal, kita boleh offer dropship kan, sebab dia tak perlu nak simpan stok semua sekali, dia promote aja, cost dia pun very minimal untuk promote sahaja kan. So banyak kena niatkan supaya bila you buat this concept, banyak yang you boleh nak tolong orang di luar sana lah ya. Okay. Baik, so saya share screen tapi sebelum tu cikgu akan pergi kepada pengenalan pricing. Baik. Okey. Cikgu minta lagi satu because saya ada penambahan slide. Bila saya tengah bercakap ni, bila cikgu kata tolong screenshot slide yang tak ada pada you all, so masa tu you screenshot adalah dalam 4 pages macam itulah saya punya slide tu, tak apa you all screenshot je dulu. Okay, let's go by number. Tolong buka nota masing-masing, pergi kepada topik pricing dengan costing. Okay. So, sementara itu pada sesiapa yang nak bertanya, okay, tak faham. Hari ini kita akan belajar yang agak technical sikit. Kena ada buat formula, kena dia ada belajar sikit, kena banyak buat pengiraan. Ada beberapa latihan yang cikgu akan bagi pada you all. So, saya minta hari ni tolong, pagi ni tolong fokus betul-betul. Sebab cikgu beritahu ni technical. Kalau dalam kelas memang saya akan senang, cikgu nak monitor, nak tengok you ada banyak soalan yang you boleh buat, banyak latihan kita boleh buat kat kelas. Tapi bila online ni, kita ada limitation lah untuk saya check setiap orang. So, tolong tengok betul-betul, belajar. Pagi ni ada technical sikit, ada formula, kena calculation, standby kan you punya handphone ke apa ke, kertas pen ke. Okay, so kita pergi pada pricing dan costing. Okay. Baik, sebelum tu fahamkan kenapa pricing ni penting. Okay, pricing, kalau cerita pasal price, dia adalah salah satu kalau kita panggil marketing mix lah, apa komponen marketing. Sekarang ni dah ada, dulu ada 4 piece, sekarang ni sampai ada 16 piece pun ada lah, banyak no lah, 8 piece lah, tak apa. Saya selalu balik, cikgu suka pergi by saya selalu suka pergi by base, asas. Don't get it complicated. Okay, so dalam marketing kita, bila kita dalam berniaga, kita ada 4 benda yang tiang yang nak kena jaga dalam perniagaan, iaitu HR.
HR, okey, maksudnya sumber manusia lah. Kita yang paling, orang selalu fikir bila HR aja mesti dia ingat staff. Tak ya tuan-tuan puan-puan, yang paling penting tu kita. Okey, probably kita ada partner atau shareholder. And then baru kita pergi kepada staff kaki tangan kita. Okey, tu HR. Lepas tu dia akan pergi kepada tengok you punya finance lah, ya. Finance tu tiang-tiang, 4 tiang je kita kena nak sebagai seorang usahawan, benda yang nak kena jaga. And then kita akan pergi kepada marketing dan kita akan pergi kepada operation. Okay, marketing ni salah satu benda yang kita kena belajar. Okay, sebab marketing adalah jantung. Kalau orang kata dalam badan ni, bagi cikgu, HR adalah otak, marketing adalah jantung, keuangan tu macam cash flow ni dia adalah darah, ya, dia affect each other, dan operasi tu anggota badan, kaki tangan semua bergerak lah. We kena support each other. Okay, sometimes kalau you hanya fokus untuk satu benda je, you tak tengok, dia katalah you fokus betul-betul marketing, tapi you tak jaga yang 3 lagi, itu yang kadang-kadang dia apa tu, banyak herut. Marketing dah proper, tapi daripada segi capacity, demand dah ada jadi viral, tapi capacity kita tak cukup capacity contohnya. So kena tengok dan kena align, okay, kena align. Kita boleh adjust, okay, insyaAllah. So marketing ni, okay, kalau nampak dekat situ ada 4. Produk, place, promotion dan price. Okay. Produk, place, promotion dan price. Price adalah salah satu komponen utama marketing. Kalau you nampak, cikgu nak tanya kalau macam produk, bila kita buat strategi marketing, okay. Kalau produk, apa yang kita bagi tahu, bagi cikgu, marketing is strategy. How do kita communicate kepada kita punya customer? Sampai tak apa yang kita nak bagi tahu pada customer pasal whatever produk dan servis yang kita buat sekarang ni. Is marketing is communication sebenarnya. Communicating to your customer contoh. So daripada segi kita nampak 4 tu, produk biasanya apa yang kita bagi tahu pada customer? Kita bagi tahu dia unique selling point kita. Betul tak? Kita bagi tahu dengan dia orang. Okay? Unique selling point kita. Kita bagi tahu dengan orang what are so special about produk kita. Apa value yang kita nak bagi pada customer kita. Kalau you beli produk cikgu, contohnya lah, katalah saya penjual, okay? Kita akan beritahu pada pelanggan apa feature-feature, apa ciri-ciri, kan? Apa wow factor produk kita. Okay, contohnya katalah cikgu jual iron, pakai iron ni, dia dah iron ni, dekat iron tu dia dah control dah, tak payah nak adjust tangan dah, apa tu nak tekan kejap asap, kejap tak asap, panas lah apa tak, dia automatik bergerak contohlah, kan. Okay, lepas tu kita boleh cerita dengan orang kalau pakai iron ni insya-Allah kan, dia macam mana pun katalah dia ni, dia tak ada, kalau iron biasa dia koyakkan kita punya ni bila panas sangat kan, tapi kalau iron kita ni insya-Allah pada sampai point dia yang panas tu dia akan stop sendiri. So hilang dia, maksudnya tak adalah jadi terbakar tudung ke tengah kita sibuk-sibuk ke contoh. Okay. Lagi satu boleh cerita pada produk, yang paling utama you kena beritahu pada you punya customer, okay, apa faedah, benefit yang diorang dapat kalau beli produk ataupun kita punya perkhidmatan. Apa faedah? Because orang nak tahu apa? What do I get? Okay? Kau nak jual produk kat aku, ini customer punya mind lah kan? Sebab kita pun customer. What do we get? Okay? Nak jual paste kat kita. Okay, so apa yang aku dapat ni? Contoh. Okay, itu maksudnya you kena think apa faedah, because people only care about themselves. Okay, dia bukannya kisah pun kita tak bayar gaji orang ke, kita susah ke, they don't care. Okay, orang customer care only pasal aku beli produk kau, what do I get? Contoh paling simple, makanan. Kalau beli katanya contoh paste daripada you, paste segera you. So apa yang saya dapat? So you kena bagi tahu dengan diorang, okay, kalau acik beli cikgu punya paste ni, apa yang dapat?
Okey, sekarang ni paste tu paste segera. Masak aja dah tak payah dah nak tumbuk-tumbuk bawang lah, apa-apa, rencah pun dah siap masak contoh. Masuk aja, masuk santan aja terus siap. Selama katalah contohnya you cakap dekat situ selama 5 minit contoh. So bagi tahu dengan customer kan, 5 minit je jimat masa. Okey, jimat duit, tak payah spend banyak-banyak juga duit. Itu contoh benefit yang you nak bagi tahu pada customer, mesti sampai. Let them know that. Okay? And then apa lagi? Kena bagi tahu diorang juga sometimes nak confidentkan diorang, kena beritahu juga apa yang customer punya feedback, okay, testimoni, apa orang dah komen pasal kita, sebab dan kita pun boleh cakap juga apa kelebihan kita berbanding dengan produk lain, okay. Tapi bila kita nak cakap kelebihan kita, nak berbanding, nak compare dengan ada pesaing juga, kena tactical. Maksudnya kena, tak bolehlah kata produk I ni kalau kau produk paste saya ni, katalah you jual Maggi segera kan. Contohlah kalau Maggi tu nampak dia ni ginilah buatan apa-apa, you tak boleh, maksudnya tak boleh terang-terangan nak condemn orang punya produk. It is totally not a good strategy lah sebab kita, kalau kita berniaga ni, yang paling penting kita nak beritahu orang apa yang sebenarnya produk kita ni, what so great, so bagus, apa manfaat yang kita boleh bagi kepada customer. Itu cerita produk. So kalau you faham cerita produk yang cikgu explain tadi, bermaksud banyak tak kos kita nak libatkan dalam tu? Definitely. Okay? Kalau produk ni kita launch, tak kisah produk services, maksudnya kena keluarkan kos kan? Definitely. It a cost contributor. Okay? Kita kena keluarkan kos untuk siapkan produk tu. Correct? Okay. Nombor 2, kita pergi pada place. Okay? Dah ada produk, dah siap, ciri-ciri semua kita dah ada. Okay? Kat mana pula yang channel, what channel pula yang channel apakah ada pelbagai channel. Mudah cerita, channel ada 2, online dengan offline lah. Kita dah ada produk, kita dah semua dah create lah semua sekali tu. So nak communicate dengan customer ni, nak lalu jambatan mana? Senang cerita lah. Nak ikut kat mana? Offline, online, okay, dua-dua mungkin you kena pakai. Okay, kalau macam online, di antara banyaklah platform yang kita tahu sekarang ni, media, social media kan, FB ke Instagram ke, ramai sekarang ni dah buat TikTok ke, tak kisahlah tu. And then kadang-kadang kita pergi kepada e-marketplace kan, kita pakai channel tumpang kedai orang, okay, tapi secara online, Shopee ke, Lazada ke, contohlah And then apa lagi? Kadang-kadang kita tak nak tumpang orang, kita nak ada kedai kita sendiri online, kita buat kita punya website sendiri, kita buat kita punya mall sendiri. So orang beli apa-apa, orang boleh order kat kita lah, kita buat macam online mall macam itulah. Okay, saya simplekan. Okay, now satu lagi offline lah. Kalau offline, antara strategi offline yang kita tahu, biasalah kalau dulu kita boleh ikut export, outlet kita is offline, and lagi satu offline adalah melalui agent ataupun dropshipper ataupun stockist. Itu biasanya lah yang kita buat lah place the channel. As you open channel lagi banyak, kan? So the potential untuk sales masuk tu definitely lagi banyak. Itu kadang-kadang kalau dia macam ni tahu. Bagi cikgu, kalau marketing ni channel dia macam, kita panggil macam yang jam ada pasir sampai ke bawah tu, okay, belanja tetap keluar tiap-tiap bulan, definitely, betul tak? Tapi kalau satu lubuk je kita main kan, belanja tetap keluar kan, satu lubuk aja, so agak, bukan kata apa, maksudnya sale tak berapa banyak mana lah. So kena explore sebanyak mana channel. And now dah banyak dah marketing, especially online dah free, dan dalam keadaan yang MCO ni definitely mau tak mahu, suka tak suka, kena upgrade ke digital punya platform, maksudnya online channel. Okay, mahu tak mahu, suka tak suka, you have to push yourself. Okay, tu saya simpelkan. Okay, and then promotion pula. Okay, dah ada produk, dah tahu channel mana nak pergi, tapi ikut market segment lu, ikut target market you lah And then kena dalam kita nak bagi tahu, nak communicate dengan orang, produk semua dah ada tu, what kind promotion ni, apa lagi kita panggil macam buah tangan lah, atau kita panggil Ajinomoto lah lebih kurang saya simpelkan macam mana nak bagi benda tu attract supaya
orang boleh buat tindakan segera untuk beli produk you. Okay, you dah inform dekat orang. So apa lagi strategi promosi pula? Contohnya macam apa? Katalah beli sekarang. Contoh package beli sekarang, beli sekarang maksudnya kalau beli sekarang boleh dapat diskaun contohnya. Promotion tu bermaksudnya what kind, mudah cerita kalau saya simpelkan, promotion is apa offer yang you nak bagi pada customer. What kind of offer? Okay, you dah ada kasih what kind of offer. Contohnya saya nak bagi tips lah. Mungkin ni yang jarang-jarang orang explain orang beritahu you. Okay. You tahu tak kadang-kadang kita ada apa ni? Tak ada idea. Ya, cikgu, kita ni kan nak upload, nak letak konten, nak bagi promotion lah. Nak bagi promotion ni, cikgu cerita pasal nak bagi promotion. Nak bagi promotion, cikgu saya pening kepala sampai muntah-muntah hijau lah cikgu. Apa idea nak bagi promotion? Okey, dengar betul-betul Sebab benda ni saya discover dah lama, cerita dah lama lah. Sebab bila cikgu berniaga dulu, sibuk sangat buat marketing, tapi masa dulu kita tak explore, masa tu tak ada online, tak ada media sosial, we are more to go offline. Go offline ni definitely you punya cost marketing, pelaburan untuk offline tu memang banyak cikgu pun saya dah lost count dah berapa banyak dah saya test trial sampai saya jumpa the formula. Okay, like cikgu nak bagi tips sikit, mungkin probably you orang mungkin tak berapa dengar. Mungkin tak pernah dengar pun ni. Dia macam ni. Salah satu idea untuk buat promotion, dengar betul-betul kita ada setahun 52 weeks dalam kita punya kalender ni kita ada 52 minggu dalam setahun, okey. Check balik you punya kalender. Sometimes kita nak bagi offer yang kita tahu offer kita kena offer, salah satu strategi adalah melalui celebration. Contohnya macam mana? Selalu kita dengar nak buat offer hari merdeka, hari ibu lah, hari ayah. Very limited. Sebenarnya kalau you kaji betul-betul, event seluruh negara, seluruh dunia, dia ada macam-macam. Ada hari nurse, hari yang kita tahu hari cikgu, ada hari Earth Day, ada hari-hari pekerjaan dia, ada hari-hari dia. Hari kanser, hari apa lagi? Ada yang biasa dengar hari wanita ni kan, dia ada hari jururawat, hari apa tu, hari macam-macam. Okay, kalau you betul-betul kaji, sebab cikgu dulu saya buat program 52 week promotion. Macam mana you nak create 52 week promotion ni dululah So tak apa. So now promotion adalah offering. Okay, offer. What kind of offer? Okay, masa birthday customer ke, anniversary orang ke, tak kisahlah hari-hari celebration ke, world celebration ke, kan katalah hari nurse ke, you ada customer you nurse, siapa yang nurse ataupun cikgu, hari sempena hari cikgu ni akan nak bagi untuk cikgu-cikgu akan nak bagi diskaun contohnya. Okay, tu antaranya lah Dan lagi satu, kita pun ada cerita semalam, kalau kita ada customer, kita boleh create member, get member, VIP member kan, kelab ke apa-apalah Okay, tu antara dia So maksudnya produk, you kena beritahu orang, you punya USP, place, jambatan, channel mana you nak promote, you nak sampaikan you punya produk USP you yang promotion tu macam Ajinomoto, maksudnya apa hadiah, what kind of offering yang you nak bagi pada customer. Kalau you faham produk, place dengan promotion, ini semua kena keluarkan cost, correct? Keluarkan cost Kak? Definitely kena keluarkan cost. They are the cost contributor. Okay, maksudnya kena tetap buat promotion, kena, kalau ada diskaun pun of course dia akan tarik you punya margin, betul? So nak bagi e-voucher, katalah nak create nak bagi free tudung satu pun tetap kena offer free tudung satu ke, contohlah beli baju dapat free tudung ke, tetap kena keluar kos. 3 faktor tu adalah cost contributor. The only income generator, okay, yang dalam marketing mix ni yang boleh income bagi you, income masuk, duit masuk adalah pricing. Okay, so dalam erti kata lain, with the right strategy pricing, okay, yang betul, dalam range yang betul, yang selamat, okay, memang betul dan berniaga ada risiko dia, tapi kalau you berjaya create, sampaikan, bagi range penetapan harga yang selamat dan bagi justification,
yang good enough pada customer to trust and buy you punya produk, kan? So insyaAllah kalau proper dia punya planning tu, combine dengan yang 3 tu, then it's going to be boom. Last year, ni cikgu nak beritahu betul. Kalau bila saya explain pasal data, pasal kes-kes yang cikgu pernah kendalikan, saya bukan cerita pasal orang lain. Ini cerita pasal yang saya sendiri alami. Tahun lepas, masa first PKP, okay, Mara HQ, dia ada buat the first webinar siri lah, dan saya punya topik ni, cash flow management and pricing strategy ni, dia masuk dalam salah satu pelancaran khusus Mara yang pertama lah masa tu. Cikgu, bila total yang saya buat tu, program tu dia lain sikit. Bila dia lepas habis kelas tu, dia ada one to one coaching dengan cikgu sebenarnya. Saya kena check balik dia punya pricing setiap usahawan. Tahun lepas cikgu buat one to one dengan saya dalam 120 peserta. Syarikat. Okey. Memang teruk kerja tahun lepas, tapi cikgu nak bagi data sikit, statistik. Dalam 120 orang tu, 120 bukan orang, company, okey. 50% salah letak pricing. That's a fact. Okay, itu fakta bukan nota. Fakta. 50% salah letak pricing, yang mana, okay, yang mana senang cerita lah, bila you salah letak pricing, kan, benda tu maksudnya you, katalah you ada beberapa, kata dah ada 4 produk, okay, salah aja letak pricing satu, lepas tu you promote pula, ya, you gila-gila promote yang dah salah letak ni, benda ni akan sedut. 3 ni dah cantik dah bagi untung kat you, tapi because salah letak harga, yang satu ni akan sedut you punya margin. Yang satu ni akan sedut you punya keuntungan. Bermaksud setiap kali you jual produk tu, setiap kali itulah dia akan negatif. Sedut. Okey? Ni cikgu nak beritahu cerita betul. Ni cerita betul. Saya tak payah mention apa, but dia ada buat produk rendang. Okay, selama ni dia cantik dah buat 4 produk rendang. Cantik dah, boleh selama ni dah 3 tahun, dia dah boleh, dia nampak untung. And then tiba-tiba dia buat produk makanan berpantang. Okay, bila dia, lepas tu masa sesi one to one coaching tu, cikgu nampak, dia orang kena buat kerja, lepas tu saya kena tengok dan ulang, rupa-rupanya dia dah salah letak harga. Harga sebenarnya patutnya dia kena letak dalam 50, tapi dia tersalah letak masa dia offer tu is RM42. Maksudnya setiap kali dia jual produk makanan pantang tu, setiap kali dia akan loss berapa ringgit tu, besar ke tidak? RM8. RM8 per each category. Okay, itu yang akan sedut sebab benda ni dia beroperasi pada satu tempat. So sebab satu tu dah negatif, okay, yang 3 ni dah okey dah ni, kan, dia akan sedut margin. Every time dia jual makanan berpantang, every time dia sedut keuntungan produk-produk lain juga. Faham Sebab dia beroperasi di satu tempat. That's how benda ni dia relate each other. Okay, itu yang itu yang yang saya bagi cadangan macam ni. Okay, sebab masa yang 50 orang tu ada banyak yang cikgu kata stop doing this product. Sebab kadang-kadang ada sampai masa saya dah buat macam betul-betul dah create dah sampai satu maksimum pun, kan, sebab kadang-kadang bila kita produce produk ni, itu saya kata ikut capacity you. Kadang-kadang macam tak logik, tengok sumber you boleh kerap pada maksimum pun you boleh 200. Kadang-kadang bila kita buat dia punya projection tu sampai 200 pun masih negatif, maksudnya the maximum capacity, bermaksud memang tak boleh buatlah produk tu. As simple as that. Jangan rasa hati, jangan rasa macam rasa yakin. The fakta is there, bukti dah there. Memang kalau you buat macam ni, you memang tak nak naik harga, you want to go for this, betul, cikgu tahu dia punya demand dia tu ada, kan. Tapi kalau you paksa juga, kan, at the same time capacity you memang tak boleh pergi, then tak boleh pergi. Walaupun kau naik macam mana pun, hati-hati. Bila dia nak naik, dia tak boleh because dia dah loss. Bayangkan dia loss RM8. Setiap kali rugi RM8. Setiap kali rugi RM8. So rugi. So saya suruh stop, jangan buat makanan berpantang, fokus beg rendang aja.
Nah, dia buat rendang tu, okey patutlah cikgu. Bila saya buat rendang ni, saya follow up balik dengan dia, barulah dapat untung. Sebulan ni untung, lepas tu kenapalah saya punya hasil nak kena top up aja. So ada masa jangan rasa feel jangan rasa feel alahai rasa kecintaan sangat ke kan, tapi sebenarnya benda ni yang bawa you ke laut dalam. So hati-hati. Okey? Itu sebab kena kira. Sekarang pun kena kira, nak buat produk baru pun kena kira. Okey? Sebab benda ni relate to each other. Hati-hati. Kalau ada apa-apa nak tanya pun macam seriusnya nak minta tu. Okey? Sebab kira price okey. Tak apa. Pricing objektif. Okey, kenapa kita sekejap ya, saya kecilkan. Kenapa kena apa objektif letak harga ni? Okey, yang betul. Definitely profit maximization, definitely bagi sales kita, revenue kita, quantity kita boleh tahu. The right pricing strategy sebenarnya dia bagi tahu bukan sahaja profit margin you tau. Ni cerita pasal profit. Dia boleh bagi tahu lagi satu, kita tahu dah berapa quantity. Bila kita berniaga, kita ada kuantiti kan, betul? Tak kisahlah pieces ke, berapa helai baju ke, berapa banyak kayu balak ke nak kena jual ke kan, ataupun services pun katalah you jual apa ni apa lagi katalah buat servis spa sekalipun kan, now you tahulah urut berapa banyak yang you boleh pergi kan, contohnya berapa ramai orang, contohnya kalau you services kan. Yang paling penting you tahu apa tau, you tahu you kalau kita belajar benda ni, now you tahu berapa kapasiti maksimum yang you boleh patut pergi. Sebelum ni kita berniaga, kadang kita selalu tak sedar, berapa sebenarnya aku boleh pergi ya? Berapa? Agak-agaknya lah, usahawan, majority usahawan dia under capacity. Dia under capacity. Maksudnya sebenarnya you boleh pergi, tapi you tak ada some guideline benchmarking yang nak mengatakan bahawa nak sampai certain this margin berapa agak-agak main hentam-hentam je lah dia ikut gerak hati. Ni cikgu nak cerita Betul cikgu. Betul? Ini cerita pasal gerak hati ni sangat bahaya sebab okey, saya pernah sell orang ni, this company, they come to me. Cikgu sale dia besar lah, almost 30 juta setahun. Dia ada beberapa cawangan, saya tak payah mention, and then staff dia pun ada dekat 300 orang. Company besar, a big company. So they come to me, dia ada dekat 6,000 SKU. Korang faham tak? 6,000 SKU. Berapa banyak tu? Okay, produk kategori banyak. Lepas tu setiap produk kategori tu ada dia punya SKU dia. Contohnya color merah, color apa ke, design macam mana tu, 6,000. Saya tanya dengan dia, macam mana you tetapkan harga pricing? So I was so surprised when she says, dia kata, saya tetapkan harga pricing ni ikut gerak hati je. Korang bayangkan tak muka cikgu macam mana? 6,000 SKU. Bila saya kata apa formulation yang dia pakai, dia kata ikut gerak hati. Tak pernah check harga pesaing. Sebab saya rasa cikgu macam suai je saya kalau check harga pesaing. Nanti saya pula berdosa. Okay, bayangkan muka cikgu macam mana. Macam itulah kan. So, dia ada sistem, saya pergi dan saya adjustkan balik dia punya formulation kan. Saya kata kena ikut, ada beberapa lah yang renyah juga kerja dia kan. Alhamdulillah. Dia dah ada guideline lah. Okey, ini untuk orang yang besar ni. Apatah lagi kita kan kecil. Bila kecil lagilah semua nak kena jaga. Lagi besar, lagi banyak buat salah, dia punya amount salah tu, kerugian bukan sikit-sikit anak tu. Okey, kira I have seen ada yang kerugian sebab setting up pricing salah, almost kerugian of dekat 250,000. Ini kes yang di Sabah. Okey, besar. Buat kopok. Dia buat manufacturing, besar manufacturing. Salah setting harga je. So hati-hati. Okay. So lagi satu, kenapa objektif kita letak price adalah, of course, kalau you nampak kat situ nak cover kita punya cost kan, nak maximize kita punya profit margin kan. Sometimes dengan harga tu, ni kadang-kadang kita panggil harga premium yang tentu, kita boleh jadi quality leader. Kita boleh jadi quality leader dalam niche. Ni usahawan kena belajar. Kita faham bila kita berniaga, contohnya lah, Cik Zaman ni berniaga cookies lah cookies.
Okay, contoh. Okay. You kena jadi dalam niche. Kadang-kadang banyak kita tahu banyak cookies yang di pasaran, betul? And then kadang-kadang banyak cookies di pasaran, banyak pesaing, betul tak? Kan bila kita masuk tu dah memang red ocean, kan? Orang panggil lautan merah, dah ramai pesaing. How kita ni, orang usahawan ni kena jadi blue ocean. How to create blue ocean dalam red ocean tu. Tu contoh. Okay. So you have to think of macam mana idea, tak apa. Produk, kategori dia, contoh cookies. Tapi nak jadi niche, nak jadi macam market leader dalam niche tersebut. Okay, dalam blue ocean maksudnya kurang pesaing atau tak ada pesaing ke, atau you just create another category ke contohnya. Dan contohnya katalah orang biasa cookies, kita faham cookies apa, coklat lah, apalah contohlah coklat cookies contoh. Tapi kita create apa? Maksudnya cookies kita tu maksudnya yang healthy cookies, no sugar cookies contohlah contoh. Okay, tapi ada badam, ada healthy and no sugar cookies. Ini contoh cikgu bagi. So you masuk kategori cookies, tapi bila dalam niche tu you boleh jadi macam lebih kurang macam market leader dalam that category niche tu. Faham tak ni? Cookies, tapi being a leader, a market leader dalam kategori niche yang lain. Itu sebab kadang-kadang kita berniaga ni tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu buat kalau macam program coaching cikgu, saya selalu buat macam ni. Katalah contohnya ada sekarang ni kita ada anak murid kita kita coaching di Muar ni, dia buat apa ni? Dia buat roti kering. Kita panggil roti kering tu. Tahu tak roti kering tu macam mana? Yang roti dia letak gula kan? Roti tu kering, dia apa? Dia jemur kan? Roti tu roti pelantar kering. Dia panggil roti pelantar kering. Okey? Roti pelantar kering ni bahasa orang tu sukalah cecangan kopi tu. Okey? Kalau ni yang cikgu nak beritahu. Bila cikgu kaji dia punya because dia dah ada kilang, so saya kata dengan harga yang macam ni, sebab you kena faham bila you masuk kategori kategori produk ni, you tahu dah you tak boleh nak jual premium. Sebab orang dah tahu dah produk ni berapa harga dia. Dia ada price ceiling dia tertentu, tak boleh nak naik. So apa yang cikgu recommend, memang saya kata kena create satu lagi produk yang boleh dijual premium. That's why yang kita propose ada beberapa lah yang boleh sebenarnya tak renyah kerja tapi margin you tinggi. Ada anak murid saya, dia berniaga buat macaron saja. Macaron. Sale dia ke babum. Percaya tak? Dan dia sangat aktif dia punya IG. Dan bila cikgu tanya siapa, kadang-kadang fikir juga kita ni orang tua kan, mana makan macaron kan. Sebab dia tahu IG Instagram dia, so dia memang fokus sebab event tak boleh buat. Walaupun event tak boleh buat, tapi dia hanya fokus pada siapa yang makan macaron yang manis-manis ni, budak-budak muda lah. So dia pergi pada TikTok, dia pergi pada Instagram, sosial dia, dan dia lain sikit lah dia punya strategi macaron tu macam-macam lah letak muka lah, pandai-pandai. Dia ikut trend. So the margin dia tu, kita tahu macaron bukan murah pun, bukan macam biskut batu. Saya kata tengok customer you siapa. Okay, so dia pergi pada ni premium. Kadang-kadang you kena faham yang market untuk remaja-remaja ni kan, siapa yang bayar? Dia memang anak-anak kita memang nak makan, bukan main premium sekali, betul tak? Kita yang bayar. Kita tak minum Starbucks, tapi dia orang yang minum Starbucks, betul tak ni? Kita alah tak apalah, betul. Nak order kopi Hainan aja. Kita pakai iPhone, Siri kita yang tak tahulah macam cikgu pakai iPhone, Siri saya yang berapa 6 ke? Macam tu yang zaman dulu punya iPhone. Anak kita nak terbaru. Tapi sebab kadang-kadang apa yang kita buat, kita bagi juga sebab dia belajar bagus ke, hadiah ke. Kan betul tak? Itu trend dia sekarang. Kalau you ni. This is what we do. Itu kadang-kadang bila sometimes you masuk tu, kenapa margin you kecil kan? Tengok produk yang you buat. Ada certain produk, memang cikgu tak boleh nak adjust pun. That's the limit price dia dekat market. Orang tahu that price. Because you target untuk orang yang berumur-umur. Kita tahulah orang berumur ni makan macam mana. So that's why kalau apa-apa decision yang you buat. Okay, ini my advice. Okay, you nak terima atau you tak terima, it's up to you lah tapi ni cadangan saya. Probably yang you buat ni adalah untuk golongan yang biasa, harga pun biasa, tapi kena create lagi satu segmen market yang untuk premium. Bila kata premium bukan bermaksud orang kaya.
cikgu macam mana saya nak masuk? Saya mana ada contact kabel orang kaya? Contohlah contoh. Tapi you kena faham, bila kita kata market premium ni, ramai yang tak tengok. Okay? Masuk market apa? Market yang boleh bagi margin tinggi adalah market health, market wellness, market orang sakit. Faham tak? Orang sakit ni kan, pergi tengok balik berapa ramai yang diabetik. Ada yang ada juga sebab saya masa tu saya ada bantu saya explore lah yang kita panggil keto, KETO. Ini memang makanan masuk kalau dalam dia kategori keto ni definisi dia besar. Ada kedai makanan ni ada saya jumpa dia buat keto mall dia panggil online lah tapi sasaran dia untuk orang produk-produk yang memang tak ada gula. Okay, tak ada gula. Jadi tapi orang-orang tu yang dia punya tu orang-orang yang sakit tapi willing to bayar mahal kan. Kalau contohnya macam cikgu buat hari tu dia buat sambal hitam. Sambal hitam boleh jual RM10, RM12 je paling tinggi. Tapi bila dia masuk dekat keto mall ni dia kena position sebab sambal hitam dia tu tak ada gula, kena buat R&D sedikit kan, jual sambal hitam at RM25. Kan berbeza RM10 sampai RM25. Betul? So you maksudnya itu maksudnya kita panggil nak better hygiene kena create satu market sama ada kita betul-betul pergi ke market premium. Okay, market bila cikgu kata market premium ni jangan fikir market untuk orang kaya. Maksudnya market yang people are willing to pay more kan. Sebab kadang-kadang alasan dia lah. Dia sakit ke, orang nak berasa janji trend ke contohnya, budak-budak ke kan. Itu cerita dia. Okay. Packaging pun definitely packaging semua kena berubah. Nanti kita akan cerita ini pengenalan asas. Okay, sebab kalau kategori yang market premium tu kita panggil apa tau strategi dia, value based pricing. Nanti cikgu akan cerita. Okay, ni cerita-cerita case-case yang saya handle dan bila kita buat strategi tu then it works. Okay, lagi satu kenapa objective pricing, definitely untuk survival, definitely kan, dan ada setengah pricing tu macam status quo. Don't worry, bukan apa you kena faham kenapa ada setengah produk tu dia meletakkan memang harga tinggi kan, kadang-kadang harga Yahudi orang kata kan. Sebab you kena faham lah the strategi kenapa produk tu nampak macam adalah kan nama tudung tu kan, saya tak nak mention tudung tu. Kita memanglah cakap cikgu tak nak lah cikgu. Tak maulah tudung beratus-ratus sampai ada beribu-ribu lah. Akak punya tudung acik tudung setakat RM10, RM20 pasal malam je. Itu kita. Okay. Kenapa dia create ada setengah produk ni dia create memang harga untuk premium. Sebab you kena faham lah macam LV, even local product pun dia ada create kan sebab dia ada follower dia, trust. Bila cerita pasal follower ni, dia punya obsession dia, obsesi dia, kecintaan dia pada produk tersebut, they want to be in that level. Walaupun dia bukannya orang kaya sekalipun, but they want to be in that category. Contohlah, cikgu bagi contoh pasal tudung dak lah. Tudung dak, tahu tak tudung dak? Tudung dak kan mahal kan? Kalau dulu tudung, kita panggil tudung Farida. Ingat tak tudung Farida? Siapa ingat tudung Farida? Tudung Farida dulu antara yang mahal, betul? 300, mestilah. Yang beli tu siapa? Cuba tengok siapa yang beli. Ya, you ingat orang-orang kaya ke? Tak. Okay? Tak. Tapi bila pakai tu, tak. Orang biasa pun beli juga. Sanggup tu menabung ke apa ke kan. Orang biasa beli juga. Okay? Kalau tak dapat yang baru, nak. Ada juga pula macam yang cikgu nampak lah. Bokita. Bokita kita tahu harga tudung dia mahal. Bokita tapi tak semahal lah tudung Farida macam dulu. Memang harga dia 100 lebih. Kalau paling dia buat diskaun pun dapat dalam 90 ke 80 ringgit. Itu kalau diskaun. Okay, kalau diskaun sikit, dia takkan diskaun sampai 70%, diskaun pun 30%, 20%, kita tahu. Tapi dia punya ada Bokita Lovers tu, berapa belas ribu dia punya FB group tu. Okay, yang kadang-kadang kalau nampak kat situ tak ada pun, orang kaya tak ada masuk dalam group tu pun. Ni orang-orang yang biasa. Ya, sampai ada decrete lagi, siapa-siapa yang nak jual tudung, yang second hand tu boleh jual. Macam tu sekali. Orang status quo ni, orang kenapa ada certain tu, pricing tu dia saja letakkan tinggi because orang dia nak to be in that group. Itu sebenarnya itu orang kata brand, nak tahu orang yang branded ke. Kita cakap macam tu kan. Tapi that's another thing lah. Okay, it's a status quo juga. Okay, tak apa. Dan apa faktor-faktor yang affect pricing? Ada dua. Satu internal, okay, dalaman.
Dan satu lagi luaran, external factor. Dalaman dan luaran. Dalaman ni, bila kita kata dalaman ni, bermaksud company kita lah. Yang kita kata 4 tu. Company HR, kita punya marketing, kita punya operation, kita punya finance kan. Apa benda. Okay, kalau cerita pasal pricing ni, nampak tak dekat situ? Okay, kalau pricing dia cerita pasal apa? Apakah faktor-faktor yang affect pricing? Okay, definitely kita punya cost. Kos operasi dengan kos jualan kita. Okay, ataupun yang semalam kalau nak senang faham COGS kita. And then company objektif dan strategi kita. Siapa sasaran market you? You nak target siapa ni? Okay, lagi satu, kalau company pun kita ada mission and vision betul. You nak position your company tu, product or service you ni kat mana? Okay, kat mana? Okay, market segment definitely, positioning decision, itulah cikgu kata. You nak market product, pertama sekali your objective, your mission, your vision, you want to be what? You nak jadi apa? Your company jadi apa? Sekadar nak jual aja. Tak boleh cikgu, acik nak testing aja kan? Tak. Kalau you berniaga, ada dah berniaga katalah setahun, tak payah kata setahun dah baru, mesti ada submission yang you nak buat. You nak jadi apa? Okay, sebab it determines pricing yang you bakal nak kenakan. Okay, target you kat mana? Okay, target you kat mana? Nak jual, you punya positioning you kat mana? Siapa sasaran you? Okay, contohnya kadang-kadang ada peserta saya, dululah sebelum Niloufar keluar. Okay, sebelum Niloufar keluar dia dah buat dah tudung-tudung express yang macam tudung sarung aja tu, tak payah nak pusing-pusing ligan bakar. Ni saya jumpa anak murid saya, sales dia baru setahun dia boleh capai sales 2 million. Sebelum Niloufar launch dia punya tudung express dia tu. Okay, the team ni University USM punya graduate, so dia launch tudung tu. Dia antara yang paling awal lah. Okay, so memang sale dia besar. Dalam setahun dia boleh dapat 2, and then tahun depan dia 2.8 million. Sasaran dia simple aja. Tudung dia memang tudung premium. Okay, harga pun paling rendah macam 80. Dia antara range 80 ke 120, dan sasaran dia memang orang daripada umur 30 ke atas. Orang profesional. Yang memang itu sebab kalau nampak saya tengok dia punya customer, kalau beli tudung dia pandailah dia position ikut keluar. Kalau orang yang sibuk, orang yang profesional, sebab saya salah seorang klien dia macam cikgu. Saya tak banyak masa untuk pergi window shopping kan. So saya dah suka, saya dah jadi loyal pada brand dia. Bila dia keluar je that certain tu, beli semua segala color. Color merah ada, color biru semua ada color. Dia keluar satu doang, beli semua ikut tu sebab sangat selesa dengan kita. Dia memang target dia orang customer base dia macam tu. So the formula works. Maksudnya dia betul-betul fokus ikut apa yang customer dia nak. Tapi sebelum masa tu tak ada lagi mana-mana produk yang that particular niche yang dia masuk tu sebelum Niloufar keluar lah. Bila Niloufar keluar je, tu dia. Bila Niloufar keluar, faham lah. Nama dia besar, brand dia pun besar kan. So dia macam kekuatan dia, so tak pelik. So don't pelik kalau selebriti yang sekuat nama macam Niloufar, dia punya sale masa yang dia present tu dalam seminar ke forum masa tu cikgu pergi. So sale dia tu pun daripada first, second, third. First 50 million, second 200 macam tu. The third year pun dia boleh cecah dalam 400 million something. So tak pelik. Sebab dia ada kekuatan dia dekat situ. Okay, tak apalah. Okay. So okay, apa kelebihan target market T20 banding M40, B40, macam mana nak create agency untuk orang membeli tapi harga T20 panjang kita nanti. Let me think of some example lah nanti Cik Zaman ni, nanti as cikgu cerita-cerita ni let me think of some example lah Saya bagi example ni senang sikit lah kot. Okay, tak apa. So lagi satu external factor adalah external factor kena tengok apa? Ni faktor-faktor yang affect kita nak set some pricing ni, kena tengok bedak lah ni. Kalau tak, jadi sebab kita, dia macam ni, bila berniaga, tak kisah apa pun you kena letak some benchmark. Your pesaing is your benchmark. Okay, tapi pesaing yang bagus lah. Okay, mesti ada letak some benchmark. Benchmark tu daripada segi cikgu, saya suka letak benchmarking daripada segi nombor. Okay, daripada harga dia ke kan, probably kita tahu dia punya sale dia ke kan, mesti you pun kena letak benchmark. Antara faktor yang affect kita punya pricing definitely competitor. You have to look competitor price. Tengok, buat analisa
Pesaing punya harga. Kena buat. Okey? Okey. Sekarang ni dah mudah, tak payah. Dulu susah. Sekarang dah, you tengok kat Shopee pun you boleh dah tahu dah range harga on that kategori harga. Okey? Target market behaviour and willingness to pay. Tengok sekarang bila definitely bila perubahan sosial berlaku. Sekarang ni orang duduk rumah, orang work from home, kan, betul tak? So cara dia membeli pun dah berubah. Okay, cara dia membeli pun dah berubah. People are willing to pay more for the service yang you buat. Kalau dulu orang terkira-kira, oh nak buat deliver, tak payahlah, mahal sangat RM3-4 ini kan, tak apalah aku keluar sendirilah. But now because COVID, orang takut, kadang-kadang charges tu macam rasa mengarut je kan, tapi sebab kita nak barang tu, kita sanggup bayar that price. Contohnya macam cikgu lah, daripada Shah Alam sampai ke tempat saya ni di Cyberjaya, kalau sebab saya memang suka ada kek peserta cikgu tu, sekali hantar delivery saya bukan kata cost kek tu, hantar dia punya delivery charges pun dalam RM30. But I'm willing to pay yang RM30 tu sebab memang saya suka kek dia dan saya minta deliver. People are willing sampai macam tu sekali. Ya, kalau dia nak sesuatu tu, because keadaan sekarang, that's the cost yang orang sanggup bayar. Sebab perubahan sosial berlaku, definitely akan berlaku segala cost dan kena ubah strategi kita. Tak boleh tidak. Okay. And then nampak industry trend kan, pricing industry trend, lepas tu industry or legal constraint, kena nampak lagi satu macam ni lah. Okay. Factors, apa faktor yang affect kita punya pricing kalau you menumpang platform orang lain. Okay, that's why orang selalu kata kena ada at least you punya website ke, you punya your own mall online ke, okay, kena ada. Bila sampai satu-satu stage perniagaan you ada growth, memang you kena create kedai you sendiri kat online. Okay, tak pandai buat, cari jalan, minta geran daripada Mara ke, so create website you ke, mall you ya ke, online platform mall you sendiri ke, pandailah ya, buatlah strategi macam mana orang nak attract pergi kat you ke daripada menumpang kedai orang. You kena faham. Sama juga, contoh macam offline, macam online sekarang ni, kita menumpang orang punya, kita tahulah kat situ memang lubuk, semua orang beli, tengok Shopee ke Lazada ke, tapi kena faham perubahan-perubahan yang berlaku, syarat-syarat yang berlaku, kita kena turut. Definitely kalau certain thing dia ubah ke apa-apa pun, kita pun kena adjust dan ubah kita punya harga. Dan kita kena standby. Okay? Itu cerita dia lah. Ada beberapa. Ini lagi satu macam ni. Apa faktor, external factor yang luar effect, kena faham. Macam dalam keadaan sekarang kan, mata wang kita jatuh. Contoh mata wang kita jatuh. Definitely kalau kita nak beli produk kat luar, harga kita dah jadi, nilai value harga kita, ringgit kita, dia akan jadi, definitely akan jadi mahal lah. Okay, yang kita nak bayar tu akan jadi mahal. Itu pun akan affect. Lepas tu kita kena duty import lah, macam-macam charges lah kan. Sometimes majority kalau kita punya transaction dalam USD dollar kan. So definitely it affect kita punya ni. Kalau benda ni berlaku, mau tak mahu, you kena adjust you punya pricing. Kalau you dah berniaga, oh bahaya. Bahaya ni. Bahaya juga kalau dia 3 tahun, bagi saya tempoh 3 tahun tu, usually orang normal lah 3 tahun baru nak berubah harga. Cikgu pernah jumpa, my peserta dia buat susu je. 10 tahun dah berniaga, tak pernah ubah harga. Bila kira balik, ya Allah patutlah. Itulah cikgu lemah no lah. Dia kata, biar lagi dong perak. Lemah. Saya cikgu dah tak tahu. Dah nafas saya dah separuh-separuh tekak dah nak menyunam je. Dia cikgu 10 tahun dah berniaga. Dia dah berniaga 16 tahun. Tapi 10 tahun tu dia tak pernah adjust harga. So saya kata memang a good time. Tapi dia punya kos-kos barang naik macam nak. Nasib baiklah susu yang dia buat ni, dia tak ada price ceiling tertentu. Bukan barang kawalan. Itu, tapi kena again lah juga. Walaupun bukan barang kawalan sebab dia tak naik dia tak naik harga tapi kos tak naik juga. Biasalah you kena kalau kita belajar ekonomi pun factors value chain tu kita kena faham. Okay, memanglah kita tak naik tapi at the same time benda tu jadi kos tu jadi naik, kena faham lah dia kena faham, dia chicken and egg thing lah. Okay, barang tak ada kawalan, harga suka-suka naik-naik je kan. Lepas tu market player tu kan, jadi orang yang supplier pun ambil kesempatan jugalah kan, pun naikkan harga kos lah. Nah yang ngacik ni tak naik juga harga, memang dia kena push pada, kalau dulu dia kata nak pergi ke market je cikgu, sekarang tak boleh cikgu lah, kena buat agent dengan dropship jugalah. Dia terpaksa explore, terpaksa buka channel lagi besar sebab dia masih nak kekalkan harga. Padahal ikutkan kenaikan harga kos dia,
gila macam nak naik ya. Tu contohlah. Okey. Okey. Sebelum tu sebelum saya pergi jauh, tahu tak markup? Apa maksud markup? Apa masuk margin? Tahu tak? Pernah dengar tak benda ni? Have you heard about this? Pernah dengar? Pernah dengar. Pernah Markup dengar harga lah cikgu. Nah ya. Okey. Now, cikgu tak nak explain lagi apa. Saya nak bagi test. Okey, cikgu nak bagi test. Okey. Cikgu nak bagi test sedikitlah. Okey. Tak payah test lah. Ini contoh markup dengan margin. Tapi nanti saya bagi soalan. Okey, cikgu akan bagi soalan. Lepas ni you standby soalan. Ini contoh apa masuk markup, apa masuk margin. Ni asas. Okey, kita tahu. Sebelum tu cikgu nak beritahu markup ni, okey, bermaksud markup boleh pergi beribu%. Faham? Margin dia punya rule tak boleh lebih daripada 100%. Faham? Markup dengar betul-betul. Dia boleh pergi go up 200%, 300%, 1000%, ada yang beribu-ribu persen. Okey, cikgu apa industri yang beribu-ribu persen markupnya? Definitely apa contoh dia? Contoh dia apa? Orang yang buat pelan. You tahu modal dia apa? Pelan yang lukis-lukis pelan tu. Dia charge kat orang katalah 10 ke 15 ribu contoh. Tapi dia punya modal apa? Kertas A5, pen, paper, pembaris, benda-benda peralatan dia dah ada, and then pergi print aja. Betul tak? Beribu-ribu persen tak dia punya markup? Definitely beribu-ribu persen. Okay, so tak pelik lah. Okay, so markup yang ni cikgu nak beritahu lebih daripada beribu-ribu persen, boleh sampai up to ribu-ribu persen, lebih daripada 100% lah. Tapi margin tak boleh. Margin kena less than 100%. Bila kita kata macam ni contoh yang cikgu. Lepas ni saya nak bagi soalan. Okay, dengar betul-betul. Ini contoh asas sebelum kita pergi pada formula. Harga jual 30. Contoh. Harga modal beli barang is RM10. Untung RM20. So macam mana you nak kira harga markup? Harga markup adalah untung bahagi modal kali 100. Faham tak ni? Markup adalah, kalau nampak kat situ, ini kita panggil yang kasar. Bila markup ni dia cerita, bila markup dia tak masuk belanja operasi. Bila markup, dia hanya berkisar 3 item ke atas. Markup dengan margin ni pun kita bukan panggil net margin, margin kasar. Bila markup, dia berkisar 3 benda. Semalam kita belajar jual. Harga kos jualan betul. And then dapat untung kasar. Tolak belanja operasi, baru akan dapat untung bersih. When we talk about markup, dia tak sampai belanja operasi. Dia hanya setekat harga jual, harga modal beli barang, COGS dengan untung kasar. Untung yang kat sini adalah untung kasar. Itu diorang panggil biasanya. Ni yang cikgu nak cerita ni just intro je. Cikgu nak bagi faham je supaya jangan keliru. Okay, ni harga markup. Bermaksud harga modal, harga untung bahagi dengan harga modal you kali 100. Bermaksud kat sini markup dia berapa? 200%. Boleh? Faham tak? Okay. Lepas ni cikgu nak bagi soalan. Okay. And now, margin pula. Formula margin. Okay. Formula margin adalah, bila cerita margin, kan, dia punya formula selalu akan jadi untung bahagi dengan jualan. Untung atas jualan. Markup untung atas modal. Margin untung atas jualan. Itu sebab dia tak boleh lebih daripada 100%. Okay, sebab dia atas jualan. Okay, kali 100 kalau nampak kat sini 20 bahagi 30 kali 100 dapat 67%. Okay, faham? Boleh tak ni? Now cikgu nak bagi soalan. Cuba buat. Okay, tulis. Sekejap tulis. Saya tulis dekat chat. Okay, cikgu bagi, saya bagi soalan. Tengok kat chat. Harga jual RM80. Okay. Harga beli RM40. Okay. Nampak? Harga jual
80. Harga beli 40. Senang je soalan ni. So, berapa? Oh, sekejap ya. Berapa markup? Berapa margin? Nampak? Berapa markup? Berapa margin? Okay, what? Dah sudah? Cikgu minta you all ni masukkan dekat chat tu. Berapa? Harga jual 80. Harga beli, harga modal harga modal 40. So berapa markup, berapa margin? Tulis kat chat. Ada yang betul? Markup berapa? Margin berapa? Okey. So jawapan dia adalah, cikgu jawapan betul. Semua betul, alhamdulillah. Okey, semua faham. Bermaksud markup 100% dan margin 50%. Okey. So, bila dah faham markup margin, berhati-hati sikit bila you nak bercerita dengan you punya agent stokis tu. Okey, selalu cikgu dengar. Okey. Ataupun kadang-kadang you nak bagi tahu orang lah, melaburlah kat akak, join lah jadi partner ke apa kan, don't worry. Markup selalu jadi macam ni so bermaksud apa tau. Dia jadi macam ni tau. Kadang-kadang orang beritahu, dia pakai istilah, dia panggil margin je. Dia cakap, okey, kalau nak masuk perniagaan saya ni, biasa dia macam ni tau, dia kata. Okey, berniaga apa? Berniaga apa? Kedai makan, restoran. Okey. Tak apalah, invest lah dekat akak punya cikgu nak jadi partner tak? Saya akan tanya, berapa margin? Okey. Ramai akan cakap kan, dia akan cakap macam ni lah. Oh, margin saya besar cikgu, dalam 70, 80 kan, 70, 80 kan. Itu maksudnya margin kasar ke margin bersih? Saya tanya. Cikgu tanya, soalan saya ni, okey, kadang-kadang kita jumpa orang explain pasal perniagaan dia, how good dia punya business. And then dia explain pasal margin lah, dia akan cakap, okey, saya tanya, margin business you berapa? Oh, margin business, akak buat restoran, margin business berapa? Oh, adalah dalam 70%, 80% tu. Bila dia kata margin business dia macam tu, are you referring to margin kasar ke margin bersih? Ini kita belajar lain sikit. Net margin versus gross margin. Net margin. Ya, kalau dia kata, if you dengar industri dia kata, dia cakap dia berniaga restoran. You dengar margin dia tu, dia kata margin dia besar, 70%, 80% kata. Ni ramai orang cakap macam ni kan. Bila dia mention tu, adakah dia kata pasal margin bersih ataupun margin kasar? Margin kasar. Tu maksudnya dia cakap pasal margin kasar. Ni cikgu nak beritahu term Usually kalau betul-betul orang yang faham tentang nombor, bila kita kata margin, when we explain, okay, kalau katalah you kena present, okay, nak masuk pertandingan ke, nak buat loan ke, nak apa ke kan, bila you present, kan, bila judges atau sesiapa orang pepandai ni kadang dia testing je kan, dia kata berapa margin you so you berniaga apa, so bila kita margin ni, term orang yang nombor ni selalu refer, bila kita margin kita cakap pasal net margin, margin bersih. Faham tak ni? Bukan margin kasar. Ya, ramai orang kat luar sana brag. Ya, brag tu maksudnya, wah nak beritahu betapa hebat lah, cakap 80% lah, 70% lah, kan? Hati-hati sikit. Sebab kalau kita belajar, margin-margin ni dia ada industri-industri dia, ni saya kata net margin.
Kalau you berniaga, contohnya lah kata you berniaga kedai runcit. Okey, mungkin skala sederhana ataupun besar kan. Janganlah nak temberang orang kata akak berniaga kedai runcit tau. Margin saya besar. Cik, ni pegawai tanya berapa margin kan? Margin saya adalah dalam 30-35. Kena gelak kat orang je. Usually biasanya runcit margin dia biasa. Dalam 15% ke bawah. 10 normal. Okay, kalau you kata 10 maksudnya orang tu faham. Pegawai faham that you betul mengira. Ini tiba-tiba cakap kita buat kilang. Katalah kilang apa ni? Kilang pakaian. Okey, berapa margin dengan ada beberapa tanya, oh besar margin saya. Adalah nak suruh orang bagi loan penuh kan, ataupun you nak suruh investor bagi nak beritahu how good you are, macam tu kan. So you sembang lah, you kata 70, 80, korek, rupanya sembang. So hati-hati sikit bila sembang-sembang dengan usahawan tu, you boleh kenal pasti. Orang tu cakap, orang tu sama ada nak trick you ke. Ini banyak terjadi, ni nampak banyak terjadi. Bila you present pada orang ramai, bercerita di FB Live ke, ataupun you present dapat peluang untuk present, nak cerita, hey invest lah masuk dekat perniagaan saya. Hai come, jadilah saya punya agent atau dropshipper. Okay, so you been telling orang macam ni. Ya, ramai orang bila dia present dia tak honest. Betul-betul cikgu cakap. Especially katalah you ada konsep kios buat burger kan. Bila you cerita orang berapa untung yang orang tu dapat, sebenarnya you tak honest cerita orang sebenarnya margin sebenar. Bagi contoh. Kan? Ya, you asyik cerita yang hebat-hebat, yang indah-indah saja. Correct? Tu cerita dia. Itu kadang-kadang sebab saya selalu dijemput, tapi selalunya cikgu ni dijemput selalu nak penghujung-penghujung. Geram je aku kalau aku dapat jemputan ni kan. Pergi seminar-seminar, saya jadi penceramah kan. Peluang-peluang perniagaan. Lepas tu saya kena tengok dulu lah apa yang dia present tu. Kebanyakan yang salah dia present. Bila dia buat formulation tu salah. Betul you nak janjikan orang, tapi kena be honest dengan orang. So kena buat contoh. Kata, kalau betul-betul gini you buat operasi macam ni, tolak berapa kos operasi you kat rumah, ini pendapatan untung yang you dapat. Kalau tak pun you kata, kalau jadi ejen saya ni, katalah kata untung, maksudnya untung, bau untung kasar. Beritahu betul-betul. Okay, jangan nampak yang sangat-sangat indah, sebaliknya tuntang tak kira. So, hati betul. Dia berniaga apa pun Cik Zamian, berniaga apa pun sebenarnya kan, kalau betul kena strategi tu, insyaAllah. Okay. Okay. So, next. Faham kan margin? Ya saya. Cikgu, kalau kita ada dua, macam contoh kita ada jualan runcit dan juga kita ada jualan ejen. Macam mana tu cikgu? Oh. Nanti kita cerita. Belum pergi mengira lagi. Okay? Kita belum pergi kira ni. Saya belum sampai kira lagi ni. Okay? Lepas ni baru kira. Ni baru nak faham konsep dulu. Apa benda. Okay? Ni baru nak masuk presentasi. Tadi fahamkan dulu. Saya suka kalau saya explain, I would like you to understand. Okay? Dia punya konsep dah keseluruhan. Apa faktor-faktor yang affected bila kita, sebelum kita nak pergi kepada the formula. Okay? Faham tu. Okay. Now, kita akan pergi pada pricing strategy. Ready Tolong ready. Kalau ada apa-apa nak tanya, you boleh tanya. Pricing strategy, usually ni, bila orang berniaga ni, ataupun kita baca lah there are 8 strategi yang biasa orang pakai secara overallnya lah. Tapi yang slide yang saya bagi dekat you ni, yang biasa pricing strategy yang IKS pakai. Sebab cikgu present pada IKS ni. So ini adalah kaedah yang biasanya di Malaysia ni lah, cikgu cakap di Malaysia ni kan, ataupun IKS, SMEs yang pakai. Yang pertama sekali, katalah you nak menetapkan harga. So biasanya, okay, orang buat macam ni. Dia pergi tengok competitor pricing. Biasa orang buat. Okay, tak apa. Katalah contoh yang ni sambal hitam, jadi dia tengok katalah dekat Shopee ke kan, kat marketplace ke kan, ataupun katalah dia tak nak masuk marketplace pun, dia nak berniaga di kedai contoh. So dia tengoklah kompetitor dia yang terdekat. Okay, contoh. Okay. So dia buat analisis sikit, dia tampak harga paling rendah dalam 10 kompetitor. Dengar betul-betul Bila you nak buat, sangat penting buat analisa kompetitor. Cikgu selalu cakap, okay, kena buat competitor analysis. Senang aja. Okay. Tapi cikgu, berapa maksimum numbers of pesaing yang saya kena tengok okay?
paling terbaik 10 pesaing. Korang cari juga 10 pesaing yang buat produk macam korang. At that, kalau boleh, paling fair at that produk yang lebih kurang sama, produk yang sama dengan kuantiti yang sama. Faham tak ni? Berat yang sama. Kalau you jual katalah 250 gram, cari yang sesama dalam 250 gram lah. Contoh. Faham tak? Baru fair untuk justify harga yang nak letak nanti. Ini biasa orang buat. Contoh, this is what cikgu selalu buat. So what I do, ini saya akan kita kena buat competitor, check competitor. Okay, bila cerita pasal competitor ni dia ada ideally bila kita nak tetapkan harga kita mesti cari competitor, maksudnya the direct competitor. Faham tak ni? Direct. Pesaing ni ada dua, satu indirect, satu lagi direct. Dengar betul-betul arahan saya cari yang direct. Maksudnya dalam benda yang buat sama, dalam berat yang sama. Okay, baru pricing yang betul. Tak nak you jual 200 gram tapi you compare dengan orang yang mungkin buat dalam 50 gram ke 75 gram ke, less likely lebih 50 gram ke, tak apalah juga. Okay, tapi kalau boleh ideally cari kategori yang sama. Okay, kalau paru berlador pun mesti kalau orang tu 200, cari yang pesaing at least the range dalam 200 ke 250 contoh. Yeah, so you boleh compare apple to apple bila you nak buat pricing lah ni. So apa yang selalu orang buat adalah pergi kompetitor, macam contohnya kat sini dia ada dalam 9 kompetitor. Harga dia tengok paling rendah, what they do is 10 paling rendah. Okay, buat produk yang sama sambal hitam. Doesn't matter, ini kita kata doesn't matter dia punya packaging Kita kata berat yang sama, produk yang sama, sambal hitam. Ada yang daripada plastik sampailah ke botol. Okay, so harga paling rendah RM10, harga paling tinggi RM15. So biasanya apa yang kita buat adalah bila kata kita nak berniaga ni, you ambil harga tengah, betul? Harga tengah, harga selamat. So apa biasanya orang buat, 10 campur 15, 25, so dia bagi 2. So kalau gitu yang paling rendah RM10, tak apalah packaging macam ni, dan yang paling tinggi ni dalam RM15, aku nak masuk harga tengah. Ramai orang buat macam tu lah. Salah ke strategi macam tu? Tak ada salah, no problem. Okay, memang kena look tengok. Memang definitely apa-apa patah balik pun you kena tengok harga market juga. Harga kompetitor lah, bila kita tengok harga market tu is harga kompetitor. Okay, so ni biasa orang buat. Okay, so kita panggil bila harga kompetitor dia ambil harga tengah, kita panggil kat situ median pricing. Median pricing. Okay, kita panggil median pricing. Okay, harga tengah. Maksudnya letak baru nak letak harga tak adalah rendah sangat, tak adalah letak harga tinggi sangat sampai orang tak berani nak beli kan. So you ambil kaedah median pricing contoh. Okay, salah ke betul? Salah ke betul? Saya tak kata salah ke betul lagi, tapi competitor pricing ni sangat-sangat penting. Itu benchmark kita. Itu benda pertama yang you kena buat. You have to do that. Okay, tu contoh. Ni yang cikgu kata bila strategi pricing ni yang biasa orang guna lah. Nombor 2, harga markup. Ini banyak terjadi saya nampak dalam industri jahitan ataupun bakery lah, ataupun dalam pembuatan makanan lah. So basically apa yang dia buat macam ni. Katalah dia buat kos tu satu dulang kek satu kek sedulang tu dia dapat dalam RM10. So apa yang biasanya orang buat, kali je 2.5 kali 3, betul tak ni? I think mesti you all pun ada pakai macam tu. Dia punya formula 2.5 ataupun kali 3. Kedai makan buat macam tu. Ni banyak lah orang jahitan pun buat macam tu, orang bakery pun buat macam tu. You terus bagi formula 2.5 ataupun kali 3. Okay, betul tak cikgu cara ni? Ni pun tanya juga dekat saya, betul ke tidak cara ni? Okay, kena hati-hati sikit. Dengar betul-betul Bila you berniaga, dia macam ada pen kan? Pen. Okay. Kejap, balik. Satu hitam, satu lagi warna putih. Okay. Bila you kata harga markup, apa maksudnya? Bila you kata markup modal RM10, you terus markup jadi RM30. Itu bermaksud you terus panggil 200%, betul? Dengan anggapan bahawa kalau you naik 2.5 atau naik 3 kali ganda, you beranggapan bahawa you dah boleh cover you punya kos operasi. Okay. Betul ke tidak strategi ni? Belum tentu betul. Okay, sebab you hanya ambil yang hitam. Okay, faham? Bila kita buat pricing, kita kena kira, kena faham ni, bila jual pen ni sekalipun,
Dia harga kos operasi semalam you belajar, betul? Harga kos modal kita, kos jualan. Modal kita nak beli pen. Satu lagi, akan lagi satu kos adalah harga kos operasi. Betul tak ni? You harga kos operasi. Definitely. And then kadang-kadang orang bila you main harga markup, maksudnya you hanya markup pada harga kos. You belum tentu lagi, you kali 2.5 kali 3 tu, belum tentu lagi you boleh dapat cover harga kos operasi. Salah ke betul dia punya cara ni cikgu? Saya takut kemungkinan besar you salah. Okay? So berhati-hati sikit. Tak apa. Azura macam rutin margin rendah. Okay? Okay, tak apa. Nanti kita belajar. Kita tengok. Okay? Okay. Pricing strategi lagi satu yang biasa usahawan buat adalah promotion lah. Dia buat promotion promotion 20%, 30%, 50%. Saya nak tanya, bila you buat promotional price 20%, 30% tu kan, you ikut apa? Cikgu nak tanya, bila you buat promotion 50%, 20% tu kan. Okay, saya nak tanya betul-betul ni dengan you all. Bila you buat promotion harga tu kan, you berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Main letak aja ke ataupun apa? Okay, betul. Strategi yang bagus, tetap. Kebanyakan orang main letak. That's definitely. Dia tak ada macam satu formula dia nak tahu berapa persen patut bagi supaya aku boleh cover. Betul? Kadang-kadang kat kepala otak kita buat ajalah. Ni nak tarik orang ni kan. Silap kira-kira. Lepas tu you main hentam aja. Okay, letaklah dalam 30% kan. Contoh. You biasanya you always tengok modal, betul? You tak tengok you punya kos operasi. You do not know. You selalu ambil berapa modal aku, tengok harga modal je, betul? Ramai yang buat macam itulah, dia main tengok harga modal. Bagilah berapa persen, sangat-sangat bahaya. Ini yang banyak orang salah kira. Bila you nak tetapkan sesuatu harga ikut promotion ni, kan, pun kena kira juga. Silap-silap you bagi diskaun tu, rupa-rupanya bukan buat you untung, lagi rugi. Hati-hati. Ya, memang kena buat, tapi kena tahu cara dia macam mana ya. Dia ada proses dia. Jangan main hentam promo je. Nombor 4, biasanya orang buat bundle. Ini kita nampak banyak company yang buat. It's a good strategy sebenarnya. Bundle ni kadang-kadang kita buat contohnya makanan, bagus. It's a good strategy. Sebab benda ni terbukti berjaya. Sebab saya pernah buat. Cikgu buat masa saya ada kursus, lamalah ni dekat Bangi tu. Ada 3,000 peserta dia buat persidangan. Masa tu saya ajar kursus sales lah pembangunan produk dan sales, persijilan dan sales masa tu. So ini untuk orang-orang kampung lah masa tu. So saya dah bagi line kat dia, ada 3,000 orang bersidang ni. Saya minta dengan pihak penganjur, dia bagi tempat kat kita, satu meja je. So what we test is tapi saya dah dapat maklumat, so saya dah susun awal-awal lah. So peserta apa yang dia kena bawa, siapa yang nak terlibat lah, kita pilih dalam masa tu peserta kita tak ramai, dah 15 orang. So 15 orang tu lah berniaga juga. So position saya masa tu, saya kata macam ni, kita buat testing. Kita panggil maksudnya combo dengan jual sesuatu. Kalau macam contohnya sos tu, sos maksudnya 5 sos tu kita jual RM10, satu sos kita jual RM3. Ni kita buat testing tau sebenarnya. And then bahulu pun ada cik tu jual bahulu, dia ada jual 5, tapi kita combine tu dia jadi murah lah. Satu harga dia jatuh RM5, tapi kalau beli banyak-banyak ada 5 tu kita letaklah harga dia bagi diskaun sikit. Okay. When we test benda tu, majority orang yang peserta kan lepas keluar persidangan kan ramai kan. Masa tu bukan cikgu aja yang grup kita orang menjual pun, dia ada buka jugalah booth sikit-sikit sebab 3 orang bersidang. So dia open juga untuk open booth. Tapi bila saya nampak ramai orang, majority. Ni saya punya data, saya nampak kat situ dalam 85 ke 90%. Okay? Semua ambil yang combo. You kena faham manusia baca buku ni. Nama buku ni biologi. Okay? Kita tak payah tengok orang lain, kita tengok kita. Kita manusia tamak. Betul? Kita kalau boleh kita nak nampak tu banyak. We want to banyak with the thinking that dah nama pun tamak. Okay, kalau beli sos ni tak nak satu lah, nak ambil banyak. Sebab apa tahu? Kita fikir apa? Wah, aku beli 5 ni, aku dah jimat dengan bangga ni. Kita cakap kat lelaki kita, bang, nampak tak bang? I beli 5 bang, jimat ni, kalau tidak satu RM3, I untung dah RM10. Itu manusia.
Okay, tu sebab kalau you kaji syarikat-syarikat besar buat macam ni. Okay, macam ni lah. KFC, McDonald, you tanya betul-betul you. Kita kalau pergi ke McDonald contoh, paling mudah. Dengan KFC, kita nak pergi beli satu-satu ke atau kita nak pergi terus yang ke combo? Definitely kita nak pergi ambil yang combo, betul? Definitely kita nak ambil. Ya, sebab kita nampak okay, harga dia okay dan kita nak banyak alang-alang sekali harum. Okay, betul. Kalau beli satu-satu dia jadi mahal. Tak ada orang yang pergi McDonald. Saya nak ala carte, jarang-jarang lah, bukan kata tak ada kan. Jarang-jarang yang orang nak beli, tak pun orang beli dua, satu package kan, meal, satu lagi ala carte. Mungkin sebab dia tak kuat makan kan, anak dia tak kuat makan. Contohlah ya. Tapi biasanya orang pergi combo. That's strategi yang biasanya syarikat besar sebab dia faham manusia. Dia memang ada perkataan tamak. Dia been thinking, aku beli aku jimat. Macam tu contoh. Padahal sebenarnya tak. Okay. Okay, tu antara dia. Dia main kita punya view. Okay. Ini yang saya nak perkenalkan. Okay, antara strategi yang paling bagus. Strategi yang paling bagus. Tolong tulis, tolong ni. Okay, apa tu cek ni? At least kali 2 kos keluar reject tak rugi. Okay, kali 2 lah kos you. Okay, tak apa, nanti kita cerita. Dia ada proses dia. Lepas ni you kira balik you punya pricing. Okay, kita panggil value based pricing. Okay, ini strategi baik yang paling bagus. Saya cikgu berniaga kilang ni senada ting, kos kita memang dah fix, dah ditetapkan oleh Tepui masa tu. Tapi ni cikgu cerita pasal bila saya buat event, service, event dengan saya jual produk. Produk saya kan produk biometrik dulu. So cikgu pakai value based strategy. Dah lama dah. Kalau cerita pasal value based ni kita dengar baru-baru ni, tapi sebenarnya benda tu dah berkumpulan lama dah. And I use this strategy. Sebelum tu, bila cikgu nak remind sikit bila you buat package or you buat kita panggil combo lah, pricing bundle ke kan, saya nasihatkan you all. Bila nak offer tu, jangan lebih daripada 3 harga. Don't go for 3 harga. Faham? You nak orang quick buat decision cepat. Kan? Don't get people confused. Nak buat orang decision suruh beli cepat, jangan banyak-banyak punya package 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak payah. Okay? Not a good strategy. Sebab saya dah testing. Tak apa bagus. Okay? Orang akan ambil, nampak nak kira lah apa-apa. Kita ni kalau orang dah masuk ke, kata dah pergi tengok kat kita, dah pergi masuk kedai kita, dah pergi tengok kita punya FB ke, dah tengok package, don't lebih daripada 3. Cukup 3. Top 3. Okay? Harga paling rendah, harga paling tinggi, harga sedap. Itu je. Okay? Ego. Masalah cikgu, saya suka bagi free gift cikgu. Tak ada masalah. Mas, kalau you bagi free gift is a good thing. Saya buat macam ni tau. Okay? Bila saya buat, saya bagi 3 harga. Harga package yang pertama. Ni bila kita kata package lah harga package, okay? Harga package yang pertama, contohnya katalah dalam macam saya service, saya besar-besar sikit harga dia ke kan. Contoh, harga dia daripada macam cikgu lah saya cerita saya punya lah. Saya tak nak cerita orang lain punya. Saya cerita saya punya. Kalau untuk buat golf event saya, okay, kalau player dia nak player dia dalam 30 orang aja. So saya punya range saya start daripada 70,000. Okay. And then paling tinggi, paling premium saya pergi kepada 120,000. Yang tengah-tengah tu 70 saya letak dalam 90 lah macam tu contoh. Saya main 3 harga aja. Kalau nak 70,000 dia dapatlah free bagus. Okay, adalah dia dapat ni and then free dia saya letak 1, 2, 3. Faham tak ni? Free dia sikit. Kalau yang tengah-tengah ni free dia banyak sikit lah. Faham? You main psycho orang. Free sangat penting. Saya memang main free juga. Kalau saya buat package memang definitely saya akan main free. Sebab, okay, dengar betul-betul manusia dalam dunia ni, benda kedua dia paling respon adalah free. Perkataan free. Bukan percuma free. Faham? Perkataan pertama dalam dunia adalah money. Yang paling orang respon. Yang kedua orang free. So please gunakan. So what I do masa yang first, kalau nak ambil package ni, saya kata, okay, ni apa yang saya bagi, free-nya ada 3. Yang package 2 ni, contohnya dia akan dapat apa, saya kata, kalau orang pandai dia main number. So dalam package tu you letak 1, 2, 3, you buat macam susunan. Faham tak ni? You buat macam susunan dan you nampakkan free tu contohnya, free apa? Katalah yang satu tu free 3, yang ni you buatlah dalam free 5, 6 macam tu. Bila sampai yang harga
premium, kan? This is what you do. Apa yang dia dapat, and then free dia you kuang kaut sampai maksimum 10 ke berapa ke. Sebanyak mungkin free yang you boleh bagi. Okay. This is what people respond. Okay. Maksudnya kalau yang paling hujung untuk wedding planner, untuk apa-apa event pun bagus juga kan, untuk produk pun sama. Katalah you nak approach agent sebab ramai kat sini agent kan. Okay. You buat strategi macam tu. Free latihan ke, free coaching ke, you boleh bagi, betul tak? Free latihan, free coaching, free apa tu, adalah free yang maksudnya bila kita free tu kena faham lah, dia ada sedikit penglibatan kos. Kalau boleh kita nak bagi kos yang justify untuk kita lah, correct? Betul tak ni? Free delivery ke, maksudnya kalau orang fikir yang ambil yang hujung ni, cuci kaki je lah. Banyak benefit sebab bila cerita pasal manusia, saya kata apa, dia orang ni tamak kan. Dia bukan fikir apa lagi, dia fikir apa yang aku dapat. Okay, so saya bila yang ketiga package ketiga free, saya memang banyak. Ya, banyak. Pengalaman cikgu. This is a very true story. Saya punya package bukan murah mahal tapi saya tengok klien saya, walaupun company dia tu kita approach multinational company, walaupun kita tahulah company dia yang kaya memang akan ambil premium, tapi nampak company dia biasa-biasa, saya rasa dia tak akan ambil yang pergi, tapi sebab dia fikir, oh cuci kaki aku yang ambil 3 ni, orang akan pergi pada 3. Cikgu bila saya buat, tak ada orang ambil package 1. Orang akan pergi pada package maksimum dan dia tak nak pergi kepada package yang kedua. Dia akan pergi, dia nak yang ke atas, dia pergi main tengah-tengah lagi. Macam tu lah, antara 90 hingga 120. Tu cerita dia. Itu manusia. You have to tackle dia punya ketamakan. What is it for me? What is it for me? That's why bila you buat planning untuk tarik agent, ni saya kata agent you punya fee tu kena banyak. Kena fikir. Bukan nampak untung setakat RM5. You kena pandai main nombor. Maksudnya macam ni tahu. Kadang-kadang saya nampak saya buat kajian. Sebab cikgu sekarang ni banyak coaching untuk agent. Saya buat kajian. Kadang-kadang dalam you punya iklan tu kan, you letak lah. Okay, untung satu produk RM4. You buat macam tu lah kan. Lepas tu katalah produk A untuk package A, produk RM4. Untuk package B, kalau you nak ambil jadi agent untuk package, kadang-kadang kan package agent ni kita panggil agent queen ke diamond lah, macam-macam dah kita letak. Tak kisah, tak ada masalah. Okay, kita bagi harga lah nak jadi package diamond. Okay, diamond. Katalah diamond, and then diamond apa lah, kita panggil platinum lah pula, contohlah contohlah diamond ke gold ke kan, diamond paling tinggi, gold lah contohnya contoh. Okay, so what we do, biasanya you letak dekat you punya package, okay, satu produk untung 3, 2 dekat brochure lah, saya kata kat brochure. Satu produk untung RM4, yang kalau package ni satu produk mungkin untung dalam RM5, contoh macam tu dengar saya tak berapa, bukan cek otak manusia bila dia nampak RM5, nampak RM4. Okay, memang you nak beritahu betul kan? Apa dia akan respon? RM5, RM4 macam tu. Lain kali korang letak dekat you punya package tu, jangan letak produk satu untung RM5. Produk kalau package ni satu produk untung. Tak nak main satu produk. Faham tak ni? Korang letak terus, kalau untuk package ni, okay, katalah 1,000, you dapat produk 100 kata produk. Terus main keuntungan of 100 kali dengan RM4, RM5. Faham? Faham tak ni? Okay. Don't ever mention, tulis kat situ satu produk untung RM4. Tak nak. You terus fokus pada package, okay? Terus fokus pada package. Okay, ni yang cikgu kata, strategi you must be betul. Okay, katalah package diamond, kata maksudnya harga RM1,000 nak ambil. Okay, and then produk you dapat katalah dalam 100. Okay, 100, terus tulis kat situ untung untuk pembelian ni, untung terus cakap dulu untung berapa. Katalah untung dia dalam RM4, maksudnya untung dia dapat dalam 400 lah. Lepas tu kalau jadi you terus bagi apa free dia. You bagi free latihan, faham tak ni? Free coaching, free delivery, you buat macam tu. Okay? Bila you nak tawarkan package, kata even pada agent pun, yang saya kata jangan lebih daripada 3 lah. If you can manage. Kadang-kadang orang main macam ni, dia tak main pada 3, orang main pada stockist, agent, dropship tu. Betul tak ni? Dia tak adalah agent tu sampai 2, 3. Up to you lah, up to you. Tapi saya kata whatever package yang you buat, don't go more than 3. Bila you buat, main number.
Ni belajar nombor. Terus orang kata main cikgu nombor. Dan manusia memang tamat. Dia tak nak nampak. Satu untung RM4. They don't like it. They don't want it. They don't like it. So just go terus berapa kat sini, berapa untungnya boleh dapat. Kalau you pandai main, maksudnya apa? Itu kalau you ambil package ni, the first keuntungan ada 400. If you second month boleh jual, boleh letak sikit kan. Kalau berjaya menjual katalah dalam 2000 dalam 400, you main macam tu 400 kredit, so keuntungan dia jadi banyaklah. Kata 1200 contohnya. Orang people love that. Kita adakah kita menipu orang? Tak. Kita tak tipu orang. Betul tak? Kan? Tapi cara kita tackle tu you must maklum macam tu. Main nombor. Faham? Okay. Understand on that? Understand Cikgu saya tak faham Again, ada rule tertentu. Ya, ini cadangan saya pada you all. Saya tahu you all memang banyak belajar marketing daripada cikgu-cikgu lain ke. Tak apa, it's okay. Tapi ini cadangan saya pada you all. Bila cikgu beritahu ni, it is based from my experience. Sebab cikgu pun jual, cikgu jual biometric system tu saya jual. Saya bagi package juga dalam 3,500, 5,000 ke satu lagi berapa ribu tak ingat lah. Ada 3 tu kan. So itu yang saya buat. Saya main nombor. Cikgu, saya kaji pasal brochure, pasal color, pasal content. Sekarang ni kita panggil copywriting semua kan. Benda ni cikgu dah kaji, I think masa saya buat tu dah berbelas tahun dulu. Sebenarnya tak legit, benda strateginya sama aja daripada dulu sampai sekarang, cuma platform dia saja berlainan. Okay, orang dulu pun tak tahu pun apa copywriting. Tapi saya study macam mana nak create, sebab kita pakai brochure dulu, content yang betul-betul impact pada pelanggan, kalau apa yang sesuai dengan dia, what kind of offering yang bagi tu selama 2 tahun. Saya belajar benda tu. Dan akhirnya baru cikgu dapat formula yang berkesan pada saya, dan masa tu pun saya tahu dah kalau saya nak dapat sekian, kata contoh brochure contoh brochure lah. Kalau saya nak confirm orang berapa banyak beli ni, maksudnya 200 orang jadi beli dekat saya, the conversion tu maksudnya saya mesti jual pada target, sampai target saya tu mesti 10,000. Brochure saya kena print 10,000, hantar pada target dia tu, sebab kita pakai brochure, kita dulu tak ada online, so saya dapat at 2%. Itu dia punya formula. Cikgu buat kajian 2 years lah, color apa sesuai, content apa sesuai, faedah offering apa yang kena, tak dapat macam-macam tu lah. Adalah cerita panjang lah. Tapi ini cikgu cerita daripada segi strategi pricing. Okay. Ingat, saranan saya when you do package jangan lebih daripada 3. Make people act cepat. Okay, tu contoh. Dan main nombor. Okay, now we go for value based pricing. Value based pricing. Nak rehat tak ni? You all nak rehat tak jap? Nak rehat ke? Nak tanya ni. Takut nak dekat pukul 11. Cikgu Take 5. Sekejap. Ya. Cikgu rasa kita rehat dulu sampai pukul 11 boleh? Sebab bila dah sampai sini je, saya tak boleh stop dah. Terus sampai formula. Sampai pukul 12.30 nanti. Okay. Boleh take 5 tak? Boleh. Boleh take 5 Pukul 11 lah. Ya. Pukul 11. Saya Boleh akan cikgu. dan kita Saya akan dan terus kayu. Okay? Masuk dalam kereta. Okay. Kita take 5 cikgu. Pukul 11. Masuk pukul 11. Minum. Pergi minum pagi. Jangan pergi kedai. Nanti kan kena. Nabi hantar stok cikgu. Tak apa. Pukul 11 masuk balik. 11 Pukul 11. Okay. I'll see you pukul 11. Okay, jom. Now.